Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subuh kepada semua. Selamat pagi. Okey, ini adalah episod keempat. Macam mana kita nak share aplikasi kita kepada rakan-rakan kita. Okey. Dan macam mana rakan kita nak duplicate dan copy data sistem dan ubah kepada kita panggil apa? Kepada maklumat sendiri. Okey. Di bahagian data ni, first di bahagian data dah settle, kita dah siapkan. Kita pergi bahagian user. Klik user. Dan ni user email ni kita masukkan email rakan kita. Add. Kemudian tik pada im.robot. Turun bawah. Jadikan dia sebagai code auto dan add user and send invite. Klik. Okey, dia akan ada bawah ni. Dah siap kita hantar kepada rakan kita dan kita boleh delete nanti. Kalau tak nak, kita boleh delete. Okey, kita masuk sebagai rakan. Okey, ni adalah rakan. Kita akan dapat notification. Refresh. Okey, tak dapat lagi. Tak dapat lagi, maknanya tak settle lah. Cuba kita tengok semula. Reminder, invite, dah settle ni. Dah ada GPM GPM PKJ Makassar. No responses. Okey, tak apa. Kalau lambat, biasanya dia akan dalam spam . More. Biasanya dia akan masuk dalam spam. Ataupun di inbox ni dia lambat. Ni, update. Ni sahabat guru Malaysia ni. Dia ada di update ni. Tak ada lah. Okey. Boleh guna, install. Ataupun kita nak sekarang ni kita nak jadikan kepunyaan kita. Kita klik tambah. Kita type appsheet.com. Enter. Kalau kita edit kat sini, dengan edit ni dengan yang kita punya, tuan punya akan berubah. Sekarang ni kita nak duplicate. Jadi kalau sebelum ni kita tak pernah login ataupun register, kita klik je login. Kemudian kita klik pada Google ni, sebab kita pengguna account Google tadi. Okey, klik pada email kita dan allow lah, bagi kebenaran. Itu untuk macam register kali pertama lah. Macam data studio juga, kita kena register kalau kita pengguna baru. Ni AppSheet, tak pernah guna lagi account ni. Okey. Tak ada lagi aplikasi yang kita bina. Okey, kita turun bawah, scroll down. Ada dah yang telah dikongsikan oleh sahabat kita. Hai, saya telah siapkan sistem e-tempahan. Jadi, macam mana kita nak duplicate? Dia ada 3 dot ataupun more setting. Kita klik copy. Copy. Dan sini kita boleh tukar nama lah. Contohnya SK. E-tempah. E-tempahan SK PKS. Masukkan nama sekolah kita lah. Kemudian kita copy semua. Copy semua dulu. Senang. Copy dan AppSheet akan create lah kepada kita satu aplikasi baru. Bukan e-didik Malaysia lah. Terus kepada nama sekolah kita. Ni got it. Okay, kita tunggu dia setting. Okey, masih pusing-pusing. Sabar. Okey, dah siap. Sekarang ni. Okey. Sekarang ni, dia sedang create aplikasi untuk kita. Dan tak ada logo. Tak apa. Nanti lepas ni saya tunjukkan macam mana kita nak tukar logo, nak tukar warna, background dan sebagainya. Data dulu yang penting. Mana data kita? Kita klik pada entry. Dan dia ada view source. Kita klik pada view source. Okey. View source adalah data sistem ataupun spreadsheet. Dan saya telah tandakan. Warna merah jangan usik. Warna hijau saja boleh usik. Okey. Yang kita kena usik ialah entry, data dan status. 3 benda yang kita boleh usik lah. Kita kena usik lah kalau kita nak jadikan sebagai kepunyaan kita. Lah, guru ni saya tak
tak tukar. Yang ni pun kena tukarlah sebab kita nak masukkan cikgu-cikgu sekolah kita. Ni. Okey, contohnya cikgu sekolah kita nak masukkan. Kita delete yang asal ni. Delete je yang asal. Highlight. Dan kita delete. Kita masukkan nama cikgu sekolah kita. Okey, ini adalah contoh nama cikgu sekolah saya. Saya akan copy. Dan letakkan sini. Okey, bila kita paste. Okey, kita akan refresh dia. Cancel. Kita refresh dulu. Tu nama cikgu kita masukkan. Okey. Kita lihat. Dah ada nama cikgu-cikgu sekolah kita dah berubah dah. Contoh kita masukkan. Okey. Kemudian nama bilik pula. Macam mana nama bilik? Nama bilik tak ada kat sini. Saya buat reference. Jadi kalau reference, kita tak boleh tukar kat sini. Kita kena tukar kat dalam. Okey. Di bahagian entry, kita view column dan kita cari. Nak tukar nama bilik ada 3 je. Kita ada 4. Okey, nama bilik. Klik. Contohnya kita tak ada Dewan Besar. Kita nak tukar kepada nama yang lain. Kita tukar je. Dewan Besar ni kita tukar kepada contohnya Bilik Sal. Salah je. Bilik Sal. Self Access Learning. Tambah lagi. Contohnya kita ada Bilik Tayang. Tambah lagi. Kita ada apa lagi? Dewan Terbuka. Mungkin kita tak ada Dewan Besar. Kita ada Dewan Terbuka. Okey. Cukup lah. Dan kita klik Done. Bila kita klik Done, dah ada lah data-data kepunyaan kita yang baru. Okey. Kemudian apa lagi yang kita nak tukar? Nama bilik. Nama bilik dah ada. Masa tempahan. Kita tak nak tukar. Kita tak nak dalam bentuk masa 1, 2, 3. Kita nak 7.5, 8.5. Boleh. Sama juga dengan nama bilik tadi. Kita klik masa tempahan ni. Kita tukar kepada pukul berapa hingga pukul berapa hingga pukul berapa. Boleh tukar kat sini. Ataupun delete yang kita tak nak. Ataupun kita nak. Tu kena delete lah. Tujuan tempahan. Kita klik. Apa lagi? Contohnya lain-lain ni kita tak nak. Contohnya PDPC, mesyuarat perjumpaan. Okey, contohnya PIBG. Khas untuk PIBG, PIBKS. Yang lain, contohnya lain-lain lah. Lain-lain. Okey. PDP, mesyuarat perjumpaan. Apa lagi Cukup lah. Klik done. Dan kalau kita lihat tujuan, dah ada lah. Okey, done. Siap. Dah siap data tersebut. Sekarang ni, bila kita buat kemasukan data, kita buat contoh Okey, Sarik Said. Mana Muhammad Abdul Sarik? Okey, Muhammad Abdul Sarik tempah pada 14, iaitu tadi saya tak masukkan lagi tak save rupanya. Kita kena, bila kita tukar tadi, kena save. Saya lupa. Kalau tak save, dia tak lekat buat-buat, tak ada. Kena save lah atas ni. Tengok, dah ada kan? Okey. Sarik. Kita boleh buat carian pantas. Sarik. Dah ada. Klik. Okey, pada 14. Okey. Kemudian saya nak bilik Dewan Terbuka. Bilik tayang. Bilik tayang. Tambah masa tempah, saya nak ambil semua bilik tayang. Klik done. Kemudian nama kelasnya. Nama kelas saya lupa. Nama kelas. Okey, klik done dulu. Nama kelas kita tak tukar lagi. Ni. Ni dedikasi. Nama kelas sekolah saya mana? Nama kelas. Ni. Dedikasi tekun. Kita tukarlah. Ni dedikasi. Ni tekun. Kemudian dedikasi tekun sampai habis dedikasi, kemudian tekun
4 darjah 4 darjah 5 darjah 6. Yang ni ada tekun saja. Contoh dah. Dia tak ada banyak kelas sini. Semua tekun. Satu-satu kelas. Tekun. Okey. Dan kita kena save lah. Itu contoh dah. Untuk tukar nama kelas. Okey kan. Kita akan tengok dia since. Okey dah. Nama pemohon. Sarik dulu. Sarik. Tik. Itu untuk carian pantas lah. 14. Kita nak 15 contoh dah. 15. Kita nak bilik tayang. Tengok cerita. Masa tempahan. Kita nak ambil contohnya. Masa ke 10, 11, 12, 13. 2 jam. Dan nama kelas pula. Untuk 2 tekun. Okey. Tujuan tempahan. Saya nak gunakan untuk PDPC. Okey, dan data tersebut telah berjaya disimpan. Data entry. Okey. Kalau kita lihat sini, okey, data entry-nya dah masuk. Jadi yang ni, yang hijau ni, yang bukan kepunyaan kita, kita boleh delete. Okey, delete je yang bukan kepunyaan kita. Contohnya banyak tepi kan. Delete je row ni. Buat space kita rugi je. Delete je row. Okey, ini adalah data kepunyaan kita yang baru. Pada 15, kita dah tempah 4 masa. 2 jam lah. Untuk 2 tekun, tujuannya PDPC. Okey, guru dah selesai lah. Guru dah selesai. Kita pergi bahagian data. Okey, data sekarang ni kita lihat. Tak masuk. Sekarang ni, yang warna hijau ni, yang bawah ni, kita kena delete. Highlight, delete. Dia panggil, kita panggil apa? Ni dia tak jumpa cari function. Result. Name ni result. Dan bawah ni, bawah result ni kita delete. Delete data. Okey, sekarang ni, untuk result ni saya menggunakan script. Jadi, dalam ni dia tak ada script lagi. Dalam tu ni, dia tak ada script. Bila kita copy tadi, script dia kosong. Kalau yang simple-simple tak perlukan script. Tapi macam multiple check box. Ni dia ada script. Macam mana kita nak masukkan script ni? Okey. Cari dalam mylink.la/cikgu Sarik. Enter. Saya dah bekalkan formula-formula yang diperlukan untuk pembinaan sistem. Ada nota Cikgu Sarik bawah ni. Okey, kita akan ambil nota tersebut. Okey, script bagi checkbox. Saya gunakan untuk sistem e-tempahan untuk membolehkan banyak masa ditempah dalam masa sekaligus lah. Okey. Script ni kita copy. Okey, kita masuk dalam script editor ni. Tadi kita buka kan. Saya list balik. Macam mana kita nak masukkan? Kita pergi bahagian tool, dia ada script editor. Ni yang rumit sikit lah sebabnya tu saya reka dia lebih kepada nak multiple choice ataupun checkbox, banyak pilihan. Okey, kita delete yang asal, kita paste yang baru. Paste yang baru, kita allow lah. Okey, dah masuk yang baru, kita klik button save project. Klik save project. Okey, dia error 21. Ada ni 21 delete. Dia tak jumpa ni. Ni satu lagi ni kita tertinggal. Jangan tinggal Ada satu kita tinggal. Kita copy semula. Kalau tertinggal, dia tak boleh baca. Delete semula yang asal, paste balik. Satu row je kita tertinggal, dia tak boleh baca. Klik save project. Dan kalau kita lihat sini, okay, dia akan loading. Dia akan berikan data kepada kita. Dah loading tu. Dan kalau kita lihat dia loading lama sangat, kita pergi bahagian entry ni, nampak tak? Bawah ni banyak kosong. Jadi kita ambil satu je ruang kosong untuk kita sediakan, highlight, kemudian tekan shift, tekan ruang kosong ni. Bazir ruang untuk dibaca. Dan kalau kita lihat data kita semula, okay, loading lagi. Untuk kali pertama biasalah. Loading data. Data ni dia akan hantar, dia akan ambil daripada
entry, iaitu daripada guru. Guru tak, daripada pecah. Ni pecah ni. Dah ada pecah, dia akan pergi ke data. Data ni, okey. Ni masa tempahan tadi yang bawah kita dah buang. Yang tepi ni kita belum buang. Di bahagian nama masa tempahan tu kena buang. Klik, delete. Barulah dia boleh baca. Dia macam, kita panggil apa? Expanded. Okey. 21 pun dia kata tak jumpa. Jadi kita highlight sampai bawah. Senang. Sampai bawah ni kita dah dah highlight. Naik atas, kita tekan delete je. Okey, dah datang semua. Dia macam ada baca data-data kat bawah ni yang belum kita buang. Sekarang ni data dah baca, dah cantik lah. Okey. Dan kalau kita lihat status, dah ada tahniah berjaya dan sebagainya. Tu je. Okey. Bilangan dah ada. Semua dah cantik lah. Di bahagian data ni. Data ni kita kena di bahagian sinilah. Bawah, buang. Kemudian masa tempahan tadi, kita buang. Sebab masa tempahan ni kalau kita buang, dia auto lah. Dan satu lagi script lah. Kita kena masukkan. Sekarang ni dah siap. Dah siap data kita. Contohnya kita masukkan lagi. Guru besar saya, Muhammad bin Yusof, buat tempahan untuk Dewan Terbuka. Okey, masa tempahannya dijangkakan semualah untuk majlis. Okey, nama kelas. Kita buat sepatutnya ni semua kelas. Okey, tak apa. Kemudian ni untuk PIBG. Okey, dan kalau kita lihat pada data entry kita, okey, entry kita akan masuk di bahagian ni lah. Yang kedua, dia akan hantar ke data, loading, dan data tersebut akan dihantar ke status ni. Berjaya. Okey, dan kalau kita lihat sini, kenapa ni 13 saja? Sepatutnya 14 kan? Bilangan. Kita lihat pada build. Tu saya dah warnakan. Bila kita duplicate, dia ada array constraint. Kita tak nak array constraint ni, kita delete je. Tempat build. Delete. Bila kita delete, belakang ni, pun kita delete. Ni. Depan array constraint dan belakang. Kita klik enter. Okey, dia akan baca semualah. Bila ada data baru, dia akan bagi number untuk bilangan yang telah berjaya. Okey. Itu untuk penggunaan. Kita nak share kepada rakan, nak copy dan okey, ada lagi. Saya lupa. Yang logo ni, macam mana kita nak tukar logo? Saya tutup dulu ni. Okey, ni pun saya tutup dulu. Nanti cikgu tanya, macam mana data saya tadi? Okey, saya tunjuk lepas ni. Nak masukkan logo. Jadi kita klik pada drive. Okey, drive, mana drive? Okey, drive. Kita ambil logo sekolah kita. Sebab ni logo ni tak cantik Logo ni di bahagian info, dia ada dashboard. Ada edit logo. Logo ni hanya yang dia bagi je. Kita nak logo sekolah kita kan. Okey, My Drive ni kita upload lah. My Drive, upload file, kita cari file logo sekolah kita. Contohnya mana tadi SKPKS. Sarik PDPR. Tak ada sini. Dalam logo kot. Upload file. Backfill icon. Ni logo. Kita ambil logo sekolah kita. Okey, panjang sangat ni. Kita rename lah logo ni. Kalau tak susah. Okey. Kita rename. Kalau malah rename tak apa. Okey, rename dulu. Ataupun kita rename awal-awal. SKPKS. Klik OK. Dan ni. Logo ni. Di bahagian info. Kita masuk dalam dashboard. Dia ada edit logo kan. Klik edit logo. Kita lihat. Sini ada logo. Klik pada logo ni. Turun bawah dia ada custom. Klik custom. Dan sini file dia. Klik pada file ni. Okey. Dan kita carilah SKPKS tadi. Klik search. Okey, dah ada. Klik pada logo dan kita select. Select. Dan dah bertukar dah logo sekolah. Nampak tak? Tempah didik. Macam mana kita nak tukar tu? Kita pergi bahagian data.
Kita tak nak ada tempah didik, kita nak nama sekolah kita kan. Okey, data ni dia tak ada, entry je. Di bahagian ni dia ada tempah didik. Atas bila kita tengok atas ni tempah didik, kita nak namakan kepada tempah SKPKS. Okey. Kita pergi bahagian UX untuk paparan. UX ni dia lebih pada paparan lah. UX. Ni tempah didik, kita klik dan kita rename tempah SKPKS dan kita klik button save. Dengan sendirinya dah berubah. Dah siap. Ni adalah cara macam mana kita nak tukar data-data, nak masukkan data menjadi kepunyaan kita. Dan langkah terakhir ialah kita kena deploy supaya sistem ini dipublish dan stabil. Klik not deploy. Kemudian kita klik pada run deploy. Okey, kita turun bawah. Move to deploy state despite error. Klik. Okey, dia akan deploy. Dah siap sistem kita. Kita dah copy, dah tukar data, dah tukar logo dan sebagainya lah. Dan kalau kita lihat ni, warna, nak tukar warna lah. Macam mana? Bahagian info juga. Kita klik pada info. Ni warna yang bawah lah. Warna yang bawah ni. Tempah dan sebagainya. Bukan yang ni. Ni kita nak bawah dulu. Info, dashboard, edit logo ataupun edit nama ataupun description, semua boleh. Edit logo, kita nak tukar warna. Ni warna merah kan. Kita nak warna hijau sebab sekolah kita warna hijau. Okey. Dia ada sini. Atas. Klik warna hijau. Dia akan berubah lah. Warna hijau. Dan kalau graf ni kita nak warna hijau juga. Tu dalam view UX. Kita save dulu. Dalam UX ni untuk warna graf lah. Okey, kita klik pada UX. Okey, contohnya graf tadi status berjaya kan. Kita klik pada status berjaya. Dan kita cari warnanya. Okey, kita nak warna hijau juga. Klik warna hijau, dia akan bertukarlah warna hijau. Save. Okey, dah siap. Dah boleh hantar. Macam mana kita nak hantar kepada rakan kita? User. Okey, dia ada link. Dia ada link lah. Klik link atas ni. Dan sebelum tu dia ada security. Require user sign in. Allow all user. Kalau kita tak allow, kita boleh pilih manage user. Siapa yang kita nak bagi kebenaran. Kita boleh masukkan email. Hanya orang-orang tertentu sahaja. Okey. Dan di bahagian link ni, kita akan bagilah. Tapi kalau kita tadi kita buat manage tadi. Mana user tadi? Saya lupa dah. Security. Okey. Kalau kita allow, semua rakan-rakan kita boleh guna bila kita bagi link. Okey, di user ni dia ada link lah. Dia ada link. Satu untuk guna pada browser pada laptop PC. Dan satu lagi install pada laptop. Okey, tapi yang install pada laptop ni pada handphone, kalaulah dia gunakan pada kita panggil apa? Pada laptop PC pun boleh. Contohnya saya akan buka. Okey. Ni create a shortcut ni pada paparan laptop. Kita nak install tak boleh lah pada laptop. Kita boleh preview app in browser. Okey, dan kita boleh masukkan data-data menggunakan laptop ataupun PC. Kena ni hi, saya telah siapkan sistem tempahan. Ni kita boleh tukar ni hi ni di info. Di info ni dia ada properties, dia ada description. Kita boleh tukar. App property ni kita tukar. Hi, saya telah Hi gang. Sudah. Kita klik save. Bila kita hi gang tadi, saya refresh. Dia akan keluar hi gang. Okey. Sorry. Saya tak deploy balik. Kena simpan tadi. Hi gang tadi. Hi gang. Description.
Hello. Selamat pagi. Ni nak tambah lagi. Selamat pagi. Okey, kita klik sini, kita kena save dulu. Kalau tak save tak jadi. iGang apa semua kita kena save, kena klik kat luar, kena save. Okey, kita akan refresh. Ataupun kita ambil link ni. Ni kira habislah daripada info semua deploy. Kita macam mana kita nak jadikan satu-satu app tu kepunyaan kita dan kita nak customize dia. Tambah ataupun kita nak tukar data-data. Lambatlah sikit. Okey, kita ambil link semula, user. Ambil link, kita copy yang install lah. Kita nak tengok pada paparan lain. Ni kita pangkah dulu. Kita buka baru. Paste. Okey, kita tengok. Okey, paparan dia ni, kita klik pada preview app in browser. Dia akan keluarlah iGang dan sebagainya. Okey, saya telah lambatlah, tak apa. Lambat sikit. Tapi pengisian bila dia isi kat sini, Muhammad bin orang lainlah pula. Okey, PKP. Okey, nak buat tempahan contohnya makmal komputer. Okey, masanya ambil semua. Klik dan kelas. Okey, kelas 6 tekun. Lainlah pula 1 tekun. Okey, untuk tujuan mesyuarat. Okey, bila kemasukan data ni, data kita juga akan berubah sebab dia bukan copy, dia terus guna. Okey, kita lihat pada data kita. Okey, data. Mana data kita nak tengok? Spreadsheet. Okey, kita klik pada data, klik entry. Klik entry, klik view source. Itu adalah data sistem ataupun spreadsheet. Okey, dia akan keluarlah sini. PKPC tadi makmal komputer untuk mesyuarat. Dan statusnya makmal belum ditempah. Jadi semua berjayalah status untuk PKP. Okey. Dan kalau kita lihat sini terabur kan, makmal komputer, dewan terbuka. Kita nak susun dia bukan ikut tarikh, tapi mengikut kita panggil bilik. Yang tu tunggu dalam bengkel nanti, takkan nak tunjuk semua kan. Okey, sekian perkongsian kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.